dapat nota masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk berada dalam nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga hari ini dapat lagi kita berada dalam majlis yang baik seperti ini. Dan kita tak dapat bayangkan sekiranya kita ni berada bukan di kalangan orang-orang Islam, bagaimanakah keadaan kita sekarang ni. Macam sini makan ke bawah tadi, masa saya pergi makan tadi, semuanya macam makan dekat makan kat Bombay je. Dalam semuanya mendung dia. Jadi kita alhamdulillah, kita Islam. Allah Ta'ala bagi kita mudah, kita lahir-lahir kita dah Islam. Kita tak dapat bayangkan macam mana kalau kita ni berada dalam lahir dan keadaan yang bukan Islam, yang mati ni anytime boleh datang kat kita. Bila mati ni datang kat kita, dah mati, tak ada ruang lah. Tak ada ruang lah. Memang bertemu dengan Allah SWT, bawa apa yang kita ada kat atas muka bumi hari ni. So kita syukur pada Allah kerana kita hari ni orang Islam, dan kita syukur pada Allah kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil masa sekejap lah untuk fikirkan benda ni, sebab dalam tempoh seharian, dalam tempoh seminggu, jarang sekali kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Allah SWT beritahu kita dalam surah 51 ayat 56, dia kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada, menyembah dan beribadat kepada. Tapi kita hari ini, kita lahir atas muka bumi ini, berapa peratus kita ingat Allah Ta'ala? Berapa peratus sehari kita nak dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? So kita ambil ruang sekejap untuk kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam yang kita ada pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit membawa hati kita, membawa perasaan dan fikiran kita semakin lama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi berada dalam keadaan sihat dan ada masa untuk hadir ke dalam majlis ilmu begini. Hari ini insya-Allah tuan-tuan kita akan sama-sama lihat satu daripada surah Al-Quran, surah An-Nasr, iaitu surah yang ke-110. Surah ini bermaksud pertolongan, mempunyai 3 ayat, dan surah ini diturunkan dekat Madinah ataupun dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Surah ini An-Nasr, surah Al-Zalzalah, surah Al-Bayyinah yang hanya diturunkan dekat Madinah, daripada surah Al-Duha sampai surah An-Nas. 3 surah ni. Okay. So sebelum kita start lihat, sama-sama kita baca, kita lihat terjemahan, tafsiran dan kita tadabbur sama-sama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya
apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Okay. So hari ini kita akan lihat sama-sama tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni surah tentang Allah Ta'ala cerita tentang pertolongan ketika Nabi Muhammad SAW nak masuk semula ke dalam kota Makkah. Jadi surah ni memang surah berkaitan Nabi nak memasuki kota Makkah, tapi dipanggil sebagai surah Madaniyah, surah Madinah, sebab dikira surah tersebut bukan dikirakan sebagai tempat diturunkan. Surah diturunkan Madinah, diturunkan, dia dikirakan selepas hijrah. Selepas hijrah tersebut, maka semuanya dikira sebagai surah Madaniyah. Sebelum hijrah sebagai surah Makkiyah, Makkah. Okey. So Allah SWT berkata, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga pembukaan, ini kemenangan. Okey, kita lihat dulu kisah surah dia. So pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita ada pelbagai jenis pertolongan. Yang pertama, ini pertolongan kepada kita semua. Apa jenis-jenis pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, surah 3 ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat. Ayat 1-4. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi salasatin alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Ini peristiwa berlaku 3 perang Badar. Jadi pertolongan Allah ada banyak. Jika Allah SWT nak berikan pertolongan kepada manusia, dia boleh hantar malaikat. Dan juga dalam surah lain, surah 33 ayat 9, Allah Ta'ala mengirimkan angin. Bahkan surah 48 ayat 4, Allah Ta'ala, isi langit dan bumi ini juga adalah, semuanya adalah penolong-penolong yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada manusia. Dan juga manusia itu sendiri ada golongan yang dipanggil sebagai Hawari. Ada orang nama Hawari. Kalau saya ada seorang nama Hawari. Hawari adalah manusia pembela agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu surah 61 ayat 14. Kalau kita boleh lihat ayatnya, cerita tentang Al-Hawari, surah 61 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah sebagaimana keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa ibni Maryam. Jadi manusia pun juga boleh menjadi penolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tentang pertolongan, ada banyak jenis pertolongan yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada manusia. Antaranya, malaikat sendiri adalah penolong, angin adalah penolong, isi langit dan bumi adalah penolong. Hawari, manusia yang menjalankan agama Allah, membela agama Allah juga adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Okey. So bila Allah Ta'ala hantar penolong, maka insya-Allah kemudian kemenangan itu adalah dekat. Jadi Allah Ta'ala hantar pertolongan, lepas tu datang kemenangan. Cuma bila kita bincang macam mana kita nak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat 47 ayat 7. Surah 47 surah Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Allah Ta'ala firman,
A'udzu syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini adalah cara yang Allah Ta'ala tunjukkan macam mana nak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dapat pertolongan, dapat tak kemenangan? Dapat kemenangan. Bahkan pertolongan Allah tu sangat-sangat jelas. Kita tak ada nak sangka-sangka adakah Allah Ta'ala dah bagi kita kemenangan. Bila kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada manusia, pertolongan Allah tu, kemenangan tersebut adalah sangat jelas. Kita semua dapat rasa, kita semua dapat lihat, semua dapat tahu, oh kita telah berada dalam kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan sangkaan, bukan agak-agak. Betul, macam mana? Okey. Jadi pertolongan Allah SWT diberikan kepada hamba-Nya yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lama tu, berbondong-bondong. Maksudnya beramai-ramai, berkumpulan-kumpulan, berpasuk-pasuk dalam terjemahan Indonesia punya. Okey. Apa maksudnya? Iaitu manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadkhuluna, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam Islam. Yadkhuluna fi din. Din itu adalah cahaya yang membawa keterangan kepada manusia. Jadi benar, kita akan lihat orang-orang semua masuk semula ke dalam agama Allah. Daripada kegelapan, keluar daripada kegelapan, masuk kepada cahaya, iaitu din dari Islam. Cuma apakah din yang sebenar-benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Din apa dia? Islam sahaja. Surah 3 ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, inna dina indallah il-Islam. Sesungguhnya din, iaitu agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Sebab hari ni orang kata, oh boleh juga masuk Yahudi ahli kitab, boleh juga masuk Kristian, agama daripada Allah. Bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, maka terhapuslah segala yang lain-lain dari syariat. Dia Allah Ta'ala kata apa? Din di sisi Allah itu adalah Islam sahaja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang sama, pada ayat 85, surah 3 ayat 85, dia kata apa? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Allah, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. So, ada pertolongan Allah, ada kemenangan. Lepas tu kemenangan tersebut iaitu bila kita semua masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa agama Allah? Hanya Islam sahaja. Yang lain tertolak, tak boleh. Okey. Itu satu cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala cerita apakah adab-adab dalam suatu kemenangan yang kita dapat. Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih, maka ucapkanlah tasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah dia amat menerima taubat. Sabbih, apa maksud tasbih? Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarkan sifat-sifat dan keluarkan perkara-perkara yang buruk dalam diri menjadi sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang suci, menjadi orang-orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Pertama, dapat kemenangan kena buat apa? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wastaghfir, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan untuk umat muslimin muslimat, pengampunan orang yang beriman, dia kena minta ampun untuk dirinya, pengampunan daripada dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pengampunan bertasbih tersebut bukanlah satu waktu saja, tapi sentiasa, waktu pagi dan waktu petang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kita dalam surah 40 ayat 55,
Fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya di kisah Nabi Musa, maka bersabarlah wahai Muhammad dalam perjuangan menegakkan Islam. Sungguhnya janji Allah untuk menjayakanmu adalah benar. Okey, apa Allah Taala kata apa? Mintalah ampun dan mohonlah ampun bagi salah silapmu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Sebab tu kita ada zikir pagi, zikir petang. Sebab Al-Quran berkata kena minta ampun pada Allah, tasbih padanya waktu pagi, waktu petang. Sesungguhnya Allah SWT amat menerima taubat. Allah Ta'ala amat menerima taubat. Pendek je ayat ni, walaupun notanya banyak, tapi nanti boleh cek sendiri dan baca sendiri. Ayat ni ada 3 ayat saja dalam surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Tapi cerita dia sangat besar, tanda-tanda dia. Yang pertama, setelah kita melihat keseluruhan tadi tu, kita lihat dulu Allah Ta'ala mengajar kita macam mana kita nak memperoleh kemenangan. Hari ni kita lihat anak-anak nak SPM, nak PTT, nak FSR, mereka berusaha macam mana nak memperoleh kemenangan dalam dia punya exam ni. Hari ni kita bekerja pun kita dituntut untuk memperoleh kemenangan dalam pekerjaan kita. Bahkan orang yang berjuang di medan perang pun dia tentulah nak cari kemenangan. Macam mana Allah Ta'ala kata tentang kemenangan dan pertolongan? Sesungguhnya pertolongan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sahaja yang mampu menetapkan pertolongan yang sebenar-benar untuk buat orang tu menang. Jadi manusia dan makhluk lain tak ada kuasa. Kalau kita lihat hari ini, orang menetapkan pertolongan untuk nak memperoleh sesuatu, dia ada masalah, dia cari siapa? Cari orang dulu. Allah Ta'ala ajar kita dalam surah ini, pertolongan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan itu adalah daripada Allah. Ia dekat dan dia berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jika pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai, maka kemenangan tersebut insya-Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cuma hari ini kita tak perasan, adakah kita dah buat belum tuntutan-tuntutan yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperoleh kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Yang tadi tu kan, dalam surah 47 ayat 7 tadi, surah Muhammad. Kita kena tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolong kita. Hari ini kita nak berjaya dalam kehidupan kita dah tunaikan belum hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bangun pagi kita, tak berapa minit saja kita berikan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita lebih tunaikan hak kita rasa tidur dululah, mengantuk kan. Akhirnya kita tak lakukan solat pagi. Datangnya solat subuh, mungkin kita pun tangguhkan, mengantuk lagi, malam tadi tidur lewat buat kerja, kita pun lewatkan solat subuh dengan alasan waktu masih ada lagi beberapa minit, ada lagi beberapa jam dalam waktu solat. Sedangkan Allah SWT mengajar kita, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan membantu kamu, akan menjadi penguat kamu pula, mengukuhkan lagi pendirian kamu. Jadi ayat ni simple, 3 ayat daripada surah An-Nasr, tapi intipatinya merujuk balik kepada kita, pada perjalanan kehidupan kita, betul ke tak betul selama ni ya? Di mana hak Allah kita letakkan? Hari ni orang minta, dia kata, ya Allah tolonglah, berikanlah. Kenapa tak bagi lagi aku apa yang telah aku doakan? Kenapa tak bagi lagi aku apa yang telah aku mintakan? Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Kamu buat tak tidak hak aku yang aku minta? Berapa minit kita solat subuh pun mungkin kadang-kadang mengantuk, laju-laju solat, lepas tu cara nak tidur balik, hanya bangun cepat-cepat, nak bangun untuk solat saja, hanya melepaskan sahaja hak yang kita rasa kita nak berikan pada Allah. Sedangkan kalau kita lah pergi ke kaunter-kaunter di mana-mana hari ini, orang tak layan kita, apa kita rasa? Orang layan kita dengan sambil lewat, apa kita rasa? Apalah kaunter ni kan, kerja dah makan gaji buta ke apa kan? Aku datang kaunter buat kerja sambil lewat. Dia menunjukkan kepada siapa? Kepada kita juga. Hari ini kita macam mana kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan
Kita kena tahu bahawa pertolongan Allah tersebut dan kemenangan Allah tersebut bukan sekadar kita rasa kita bahagia dan hebat, tapi kita masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat keluar daripada kegelapan. Okay. Tapi satu bahagian. Seterusnya, jika kita dapat oleh kemenangan pada Allah, apa adab-adab yang Allah Ta'ala ajar kita? Kita dapat sambut merdeka. Kita adakah sekadar melaungkan merdeka? Kita dapat suatu kejayaan. Adakah kita rasa macam hooray kan, dapat kemenangan? Tak, Allah Ta'ala ajar kita macam mana? Bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Bahkan Allah Ta'ala suruh istighfar, suruh kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suruh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kemenangan tu bukan sebab kita pun, kemenangan tu bukan sebab kita power pun. Kita berjaya naikkan nama company bukan sebab kita pun. Kita berjaya naikkan nama kita pun sampai ke peringkat tinggi dalam bidang apa-apa yang kita buat pun bukan sebab kita, tapi sebab keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga istighfar tersebut sepatutnya menyadarkan balik diri kita bahawa la haula wala quwwata illa billah. Jadi daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala tutup di penghujungnya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat masing-masing. So dalam keadaan kita dapat suatu nikmat, kadang-kadang kita kena cek balik. Kita bukanlah perfect mana pun. Kita dapat nikmati apa yang kita dapat pada hari ini. Jika Allah Ta'ala tak tutup keaiban kita, maka di mana kita letak muka kita pada hari ini? Melainkan apa yang Allah Ta'ala tutup aib kita, maka hari ini kita dapat lagi hidup dengan kawan-kawan kita dengan keadaan yang baik pada hari ini. Okay? Lepas tu apa lagi? Allah Ta'ala Dia berikan kita segala nikmat tersebut, dan Dia nak kita semua dapat juga kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah hidup ni seimbang untuk kita hidup di atas muka bumi ini, mengenang balik bahawa kita daripada Allah dan kita akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tentang surah An-Nasr. Ada satu kisah lain di sebalik surah. Ketika Umar Al-Khattab pernah memanggil seorang sahabat yang kecil, nama dia Abdullah bin Abbas. Umar dia senior lah, dia dah besar, dewasa. Abdullah ni masa tu masih kecil. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, dia Abdullah tu ada geng-geng 4 orang semua Abdullah. Umar bin Al-Khattab memanggil Abdullah bin Abbas. Kemudian ke tengah deretan Muslim, orang-orang Islam dewasa ramai ada. Lalu mereka kata kat orang-orang Islam kata ni apa? Wahai Umar, berita ni berita gembira, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dekat. Tapi bila Umar tanya kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas kata apa? Apa pandangan kau wahai Ibn Abbas kan? Wahai Abdullah kata, sebenarnya apa yang aku lihat daripada surah ini telah dekatnya ajal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara surah-surah yang terakhir turun sentuh sehingga Nabi Muhammad SAW akan wafat. Ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian lepas surah ini, kemudian surah ini turun di Mina. Kemudian surah Al-Maidah, Al-Yawma Akmaltu Lakum tu turun pula ayat tersebut, iaitu Nabi lagi 80 hari nak wafat. Kemudian turun surah yang keempat, ayat 176, lagi 50 hari Nabi nak wafat. Kemudian turun surah 9 ayat 128, lagi 35 hari Nabi nak wafat. Dan akhir sekali turun surah 2 ayat 281, lagi 21 hari Nabi nak wafat. Dan ketika kita melihat surah ini, bukan sekadar ayat dia pendek, bukan sekadar melihat satu pertolongan dan kemenangan, tapi lihatlah juga bagaimana kisah ini Allah SWT di saat-saat akhir kewafatan Nabi SAW, Allah Ta'ala memperingatkan kita untuk kita sentiasa kembalikan semula pertolongan-pertolongan kita, letakkan kembali kepada sandaran Allah SWT, mengembalikan balik apakah prinsip-prinsip kita yang selama ini orang menegakkan manusia, menegakkan penolong dia adalah siapa. Kita dah sepatutnya dikembalikan bahawa no, pertolongan yang sebenar-benar yang mutlak tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sebab itulah kita dalam keadaan yang kita santai aja.
Kita masih lagi orang yang sama, tapi yang berbezanya apa? Prinsip kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin kuat dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu tentang surah An-Nasr. Saya nak minta soalan terus. Ada beberapa soalan untuk kita nak bincangkan. Tak ada. Ya. Mungkin tak ada. Tak apa. Betul ke kata kalau kita tidur masa azan, kita tak kisahlah tidur atau berbaring, Main jadi berat. mayat jenazah jadi berat, betul? Saya tak jumpa dalil lah. Kan? Mungkin Allah Alam. Mungkin juga dia ada salah satu tegahan untuk kita nak tidur waktu azan kan. Tapi kebanyakan kita buat macam mana? Waktu time azan buka mata sekejap, tahan ngantuk sekejap kan, jawab azan, lepas tu tidur lagi. Jadi kan, apa pun kita kena berpegang kepada terasnya, iaitu dahulukan waktu solat. Tak kisahlah orang kata apa, berat ke dia dah azan. Kita buat bukan sebab itu, tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi? Yang ada pertanyaan? Ustaz, Ya. orang cakap sekan dengan iman jangan seiring. Kalau kita mahu kalau kita sekan, iman kita seiring, kita menekan, nanti macam kita terjaga iman kita kan. Macam mana pula kalau macam kita nak kita ni nak bersyukur, dalam bersyukur tu kita macam kita nak rendah diri. Dalam bersyukur tu dalam rendah diri. Macam contohnya saya macam mana cakap, contoh kita naik kereta apa, naik kereta biasa-biasa je, dalam kita nak cakap biasa-biasa tu kita nak merendahkan diri, tapi picture orang cakap macam syukurlah kau dah ada apa. Macam mana? Kita kena ingat, malu, segan kita ni semua hanya untuk satu, untuk Allah. Ada orang yang dia tahu ada kelas pengajian, segan dia nak masuk kan. Aku ni siapa nak masuk kelas kan? So, bagus tak segan itu? Tak boleh. Dia kena tahu bahawa dia perlu masuk, sebab dia perlu tahu nanti Allah Ta'ala akan bagi dia ganjaran, dan Allah Ta'ala akan suka orang yang dapat masuk kelas tu. Tapi dia segan dengan siapa? Segan dengan makhluk. Ataupun dia rasa seganlah nak cakap kat ustaz tu, tak ada duit nak bayar apa semua kan, tapi nak belajar mengaji dengan dia. Dia tak perlu segan, sebab dia perlu tahu nanti yang akan ditanya dia dengan Allah macam mana. Mungkin takdir Allah dia jumpa dengan ustaz tu boleh bantu dia. Jadi kalau dalam situasi tadi tu, bila kita segan dan merendah diri ni, kita kena ingat yang kita merendah diri ni bukan sebab dengan orang, sebab Allah Subhanahu Wa Taala. So bila semua orang letakkan dia punya center dia, Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang akan faham dia sebenarnya. Contohnya macam mana? Contohnya, bila dia rasa, dia kata, kau datang naik kereta apa tadi? Cakap jangan. Rendah diri tak perlu menipu pun. Aku datang naik BMW tadi. Kau datang naik punya BMW. So hanya kita dengan Allah lah. Kita cakap tu bukan sebab kita nak belagak pun, nak menunjuk pun. Sebab kita cakap lah, pada hati kita pun tak ada benda pun dengan BM tu. Tak ada benda pun. Tapi pada orang pula, pada pandangan, orang kata, aku dah macam belakang kan. Cuma kita dengan hati dengan Allah tu yang utama ni. Kemudian baru kita lihat situasi seterusnya dengan manusia ni, perlu atau tak perlu kita cakap. Jadi kalau kawan dengan kawan-kawan kita rasa dah biasa, dia rasa boleh bersangka baik, Allah beritahu lah. Tapi kalau tak ada pun, tak perlu cakap pun. So nak jaga rendah diri ni, kita kena fikirkan yang kita ni malu kepada manusia segan juga, ataupun sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebab Allah Subhanahu Wa Taala, so dia okey. Tapi kalau sebab kita rasa macam malu lah, segan nak mengaku depan manusia aku bawa BM ni kan, tak ada problem. Kenapa dia rasa malu dengan manusia tersebut? Sebab dia bawa BM. Dia kena tahu bahawa BM tu pun nothing, tak ada benda pun. Dia bandingkan mungkin dengan orang tu punya anak yang comel. Apalah faedah dia dengan BM bagi orang yang tak ada anak untuk kan. Mungkin dia dengan BM dia, tapi dia ada sakit. Bila dia mengakuan bawa BM, apalah BM kepada orang lain yang lebih sihat,
yang tak ada stroke macam dia, tak ada sakit-sakit macam dia. So jangan kita ikut hukum dunia, ikut hukum Allah Ta'ala dulu. Ya, just do untuk Allah, serve Allah. Allah Ta'ala akan, kita akan lihat dunia seimbang sebenarnya untuk kita nak. Sebenarnya yang tak seimbang tu, bila orang lain yang menetapkan hukum-hukum dalam dunia ni sukses, dia nampak orang tu hebat sebab pakai kereta. Sukses orang tu hebat sebab dia ada rumah banglo. Yang Allah Ta'ala kata apa? Manusia ni sama je. Yang bezanya hanyalah takwa kan. Dan takwa tu kita tak tahu. Saya tak boleh judge orang-orang mana takwa macam mana. Allah Ta'ala saja yang boleh judge. Okay? Apa? Ini. Ada apa lagi? Okay. So macam saya pun pernah dapat orang kata, saya buat kelas kan, memanglah normal. Bila kita buat kelas, semua orang tanya, yuran macam mana Ustaz kan? Kita pun tak adalah fikir sangat, tapi kita pun okey lah, yuran dia sekian-sekian. Terus lepas tu minggu depan tak datang. So apa dia rasa apa? Ustaz saya tak ada duit Ustaz kan. Padahal kita dah cakap kalau tak ada duit, bincang dengan kita. Segan nak jumpa Ustaz kan. Dia kena fikir bahawa segan dia tu membawa keuntungan kepada Allah ataupun tidak. Kalau dia rasa segan, tapi lepas tu dia miss ilmu, dia tak dapat duduk manis ilmu, siapa yang rugi? Siapa yang memberikan segan kepada dia? Kalau tidak syaitan. Syaitan kata, tak payahlah kan, kau tak payah kacau, orang lain dapat belajar apa semua, kau tak ada duit, kau tak ada apa-apa. Sedangkan kita tak tahu. Macam hari ni kita nak buat baik dengan orang, nak cakap orang tentang kebaikan, kita rasa macam tak payahlah kot kan, segan lah aku nak cakap dengan orang lain, segan nak cakap dengan kawan kita tentang Quran. Sebenarnya bukan sebab segan tu, sebab kawan kita, tapi sebab kita. Kita rasa macam, ish aku nak kata nanti yang takut dia tanya aku macam-macam, tak tahu pula kan. Kita rasa kita yang menetapkan hukum macam ni. So kena jagalah benda-benda macam ni. Jangan, dia lagi orang Melayu kan, jangan terkeliru. Sebab tu bila kita perlu ada ruang untuk Allah, kita buat kan? Jangan kerana segan-segan kita tertutup pula langkah-langkah kita untuk nak dekat dengan Allah. Okay. Ada apa? Kita tutup dulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al haqqa haqqa wa sunnati batila batila wa qina ijtinaba. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah